Assalamualaikum, nama saya Faizah Nazira binti Maulid. Nombor meter saya 211830. Kami dan Ketua 8 akan membentangkan analisis dokumen perbezaan kajian kualitatif dan kuantitatif. Antara tajuk artikel yang kami jumpai yang menggunakan kaedah kualitatif adalah pengambil jalinan pendekatan semantik inkuisitif dengan kemahiran berfikir aras tinggi dalam pembelajaran bahasa seni bahasa. Pula adalah tajuk artikel yang menggunakan kaedah kuantitatif, iaitu penguasaan bahasa Melayu sebagai bahasa pertama di kalangan pelajar Melayu di peringkat sekolah menengah atas. Saya akan menerangkan perbezaan antara kualitatif dan kuantitatif dalam aspek sampel. Dalam kajian kualitatif, dia didasarkan oleh persepelan yang bertujuan, di mana ukuran sampel yang kecil itu bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang menyeluruh tentang skop sasaran. Dan sampel yang kecil ini digunakan untuk menganalisis secara mendalam, spesifik dan memerlukan masa yang panjang. Contoh artikel yang kami jumpai dalam kaedah kualitatif, senarai 7 orang pelajar dekat SK Batu Lukis. Aspek sampel dalam kajian kuantitatif pula, ia berskala besar dan ia menggunakan 4 kaedah. Yang pertama, persepelan rawak mudah, persepelan kebarangkalian, persepelan berlapis dan persepelan berkelompok. Tetapi di dalam artikel yang kami jumpai ini, ia menggunakan persepelan yang berkelompok kerana ia menggunakan perbezaan jantina, lelaki dan perempuan, dan lokasi bandar dan luar bandar. Dan seramai 120 orang pelajar telah dipilih. Yang telah dipilih itu secara rawak oleh 4 buah sekolah yang terletak di wilayah persekutuan, iaitu di Kuala Lumpur dan di Selangor. Antara contoh sampel yang menggunakan kaedah kualitatif adalah 7 orang pelajar tahun 5 telah dipilih dalam kajian ini dan mempunyai tahap pencapaian yang sama dalam mata pelajaran bahasa Melayu antara 40% hingga 60%. Contoh artikel dalam sampel kaedah kuantitatif pula, 120 pelajar dari 4 buah sekolah mengikut populasi 908 orang pelajar telah dipilih berangkumi 2 buah sekolah pada sekolah bandar dan 2 buah sekolah dari sekolah desa. Pertimbangan keempat-empat buah sekolah ini dibuat kerana mempunyai tenaga pengajar yang cukup dalam pengajaran bahasa Melayu di sekolah menengah kebahasaan atas. Assalamualaikum, nama saya Nik Syahira Nadia binti Mazlan. Nombor matrik saya 213495. Saya teruskan perbezaan untuk kuantitatif dan kualitatif berdasarkan aspek tujuan kajian. Untuk kualitatif, pendekatan kualitatif ini menggunakan kajian kes. Kajian ini dilakukan bagi mendapatkan persembalan bertujuan, pengumpulan data dan merekod data serta menyelesaikan isu-isu lapangan. Ini bermaksud pengkaji akan turun sendiri ke lapangan untuk melihat keadaan sekeliling. Untuk kualitatif pula, merupakan satu kajian yang melibatkan pengukuran pemboleh ubah, kajian yang menggunakan alat saintifik dan juga eksperimen. Di sini saya sertakan dengan contoh beberapa artikel yang kami temui berkaitan dengan tujuan kajian. Untuk kualitatif, kajian ini untuk menganalisis makna tersirat dalam bahan pembelajaran dalam seni bina. Ini dengan mengambil 7 orang responden daripada satu sekolah sahaja, iaitu Sekolah Kebahasaan Batu Lungking. Manakala untuk kuantitatif pula, kajian ini untuk menganalisis kesalahan umum penggunaan bahasa Melayu. Di sini dengan mengambil 4 buah sekolah dan mengambil pelajar-pelajar daripada 4 buah sekolah ini mengikut jantina yang berbeza. Assalamualaikum, nama saya Nur Amelia Tika binti Muhammad Nizam dan nama matrik saya 211050. Bagi slide seterusnya, saya akan membincangkan tentang instrumen kajian, iaitu perbezaan antara kuali dan kuantitatif. Bagi kaedah kualitatif terdapat 3 kaedah yang digunakan, iaitu kaedah pemerhatian, kaedah temu bual dan juga kaedah soal selidik. Dan bagi kuantitatif pula, kaedah yang digunakan iaitu kaedah tinjauan, kaedah eksperimen dan juga soal sidik. Di sini kita dapat lihat bahawa kedua-dua penyelidikan ini menggunakan kaedah soal sidik, namun dapat dibezakan melalui beberapa penjelasan, iaitu kalau bagi kualitatif, soal sidik yang digunakan iaitu yang memerlukan pemahaman yang lebih mendalam. Manakala bagi kajian kuantitatif pula, soal sidik yang digunakan ia lebih berstruktur, lebih spesifik yang dengan menggunakan skala Likert dan sebagainya. Bagi kualitatif,
kaedah yang digunakan dalam kajian yang kami kaji ialah kaedah pemerhatian. So, bagi kaedah pemerhatian ini terbagi kepada dua cara, iaitu secara terus dan juga secara penglibatan. Dalam kajian ini menggunakan cara penglibatan yang melibatkan 7 orang pelajar yang mempunyai tahap pencapaian sama dalam pendidikan bahasa Melayu. Okey, bagi kuantitatif pula, kaedah yang digunakan dalam kajian yang kami kaji ini ialah dengan menggunakan kaedah tinjauan, dengan mengumpulkan maklumat dengan mengedarkan set soalan kepada sampel ataupun responden. Okey, contoh dalam etika yang kami temui, kajian ini menggunakan kaedah soal sidik yang mempunyai lapiran A, B dan C dan menggunakan skala Likert skor 1 sehingga 5. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Alif Imran bin Hardi Hano dan nombor matrik saya adalah 213591. Pada hari ini saya akan menerangkan reka bentuk kajian dari kajian kualitatif dan kuantitatif. Dan apakah perbezaan kedua-dua reka bentuk ini? Reka bentuk kajian kualitatif pula, reka bentuknya adalah bersifat mudah fleksibel atau boleh diubah sesuai mengikut keadaan. Bermakna sini adalah reka bentuk kajian kualitatif ini adalah bersifat mudah berubah. Mudah merubah dan boleh mengubah sesuai bila-bila masa sahaja. Tetapi ia mesti mengikut keadaan atau situasi tertentu. Jadi berdasarkan kajian yang kami buat, jadi berkaitan dengan KEBAT. Jadi adakah para pelajar berasa senang dengan pembelajaran KEBAT dalam bahan pembelajaran mereka? Adakah mereka berasa faham? Dari situ kita dapat lihat bahawa situasi itu akan berubah. Mungkin hari ini pelajar itu faham dan kemudian keesokannya mungkin pelajar itu mungkin faham. Begitulah. Ya, mula-mula tak faham, lama faham. Dia akan berubah. Dia macam tu lah. Dia akan berubah. Dia akan berubah dari semasa ke semasa. Manakala kajian kuantitatif pula, reka bentuknya ditetapkan terlebih dahulu sebelum data dikumpul. Maknanya para pengkaji, penyelidik mestilah menetapkan format apa yang digunakan pada borang soal selidik tersebut, apakah soalan yang hendak dikemukakan kepada responden sebelum data dikutip. Baik, kita ke contoh artikel. Okey, contoh artikel bagi kualitatif, kajian sepenuhnya menggunakan kaedah kajian kes. Okey, jadi menggunakan kualitatif ini lebih pada penggunaan kaedah kajian kes, iaitu pemerhatian. Jadi, pemerhatiannya adalah pelaksanaan KEBAT dalam bahan pembelajaran di sekolah. Jadi, di situ kita dapat lihat adakah para pelajar faham di sekolah, contohnya menggunakan para pelajar di sekolah tersebut faham tentang pelaksanaan KEBAT ini. Jadi kita pun nak tengok dari situ, kita memahati dari situ. Manakala kuantitatiflah menggunakan soal selidik. Soal selidiknya adalah para pengkaji menggunakan kaedah non-intervensi, iaitu kaedah tinjauan soal selidik. Jadi kaedah penyelidik akan menyampaikan soal selidik kepada responden, iaitu ibu bapa yang hadir di sekolah contohnya, untuk menanyakan pendapat mereka sama ada setuju tak bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pertama dalam kalangan pelajar Melayu di sekolah menengah ataupun tidak. Di situ di soal selidik itu boleh diletak setuju, sangat tidak setuju dan sebagainya. Di situ kita dapat lihat. Dari situ kita akan berkumpulkan data dan maka nanti para pengkaji akan menganalisis data tersebut dan menjadi sebuah penyelesaian lengkap. Saya rasa itu sahaja daripada saya. Saya Nur Nabila binti Rahim 211921. Saya akan membentangkan tentang perbezaan antara kualitatif dan kuantitatif dari aspek bentuk data. Kaedah kualitatif menjurus ke arah penghuraian deskriptif, nota pandangan, catatan verbal, rakaman, pemerhatian dan maklumat dari bahan dokumentari. Manakala bagi bentuk data kuantitatif pula, kaedah kuantitatif menganalisis data secara deduktif dan statistik. Apabila jenis data adalah kualitatif, analisisnya tidak bersifat statistik berbanding dengan data kuantitatif yang menggunakan analisis statistik. Dalam data kualitatif, pengumpulan datanya adalah tidak terstruktur, manakala data kuantitatif, pengumpulan datanya adalah disusun. Selain itu juga, dalam data
kualitatif, ukuran sampel kecil dan diambil dari sampel yang tidak mewakili. Manakala kuantitatif pula, ukuran sampel adalah besar dan diambil dari sampel perwakilan. Seterusnya, bagi contoh artikel kualitatif pula, kajian ini dilakukan melalui kaedah pemerhatian di Sekolah Kebangsaan Batu Lukeng. Seramai 7 orang pelajar yang dipilih berdasarkan pencapaian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu. Seterusnya, bagi kuantitatif pula, contoh artikel ialah kajian yang dibuat melalui kaedah tinjauan, iaitu 4 buah sekolah yang dipilih secara rawak yang dipertimbangkan melalui lokasi bandar dan luar bandar. Responden terdiri daripada pelajar sekolah menengah atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurfarahani Muhammad Akhiri, bernombor matrik 202267. Seterusnya saya akan sambung bahagian kaedah analisis data. Yang pertama, dari segi kaedah analisis data kualitatif, artikel yang kami pilih telah menganalisis berdasarkan tempat kejadian, iaitu mengkaji tahap pencapaian 7 orang murid di sekolah Batu Langking. Seterusnya, yang kedua, kaedah analisis data untuk kuantitatif. Kaedah yang dipilih adalah ANOVA. Kaedah ini melibatkan pengiraan varian dalam data untuk membandingkan purata di antara kumpulan-kumpulan yang data yang berbeza. Jadi dalam artikel yang kami ambil, tajuknya ialah perbandingan kekerapan kesalahan bahasa bagi kumpulan sampel menurut jantina dan juga lokasi. Kaedah analisis data seterusnya ialah kaedah analisis korelasi, di mana kaedah ini melibatkan pengiraan korelasi antara 2 atau lebih pemboleh ubah dalam data. Korelasi digunakan untuk memahami hubungan yang ada di dalam pemboleh ubah itu sendiri. Berdasarkan artikel, korelasi di antara kekerapan kesalahan bahasa dengan pelaksanaan pembelajaran bahasa menurut kumpulan sampel. Seterusnya, yang terakhir untuk kaedah analisis data kuantitatif ialah data deskriptif. Pengkaji menggunakan data deskriptif untuk menunjukkan gambaran umum pengiraan, di mana ia mengumpulkan pengiraan peratusan, min dan juga sisih piawai untuk menunjukkan keputusan pengiraan post hoc di antara pasangan-pasangan kumpulan sampel yang dibandingkan. Itu sahaja dari kami. Sekian, terima kasih.